Alright, okay, untuk hari ini kita akan sambung balik topik tentang tajuk kedatangan Islam. Okay, kita dah masuk yang agama dianuti kan, yang kepercayaan dihormati. Itu ada ada 5 agama utama kan. Betul? Sebutkan. Animisme, Bagus. dinamisme, Dinamisme tu tak perlu. Animisme tu kira part of dinamisme tu kira sebahagian daripada animisme lah. okey. Okay, lepas tu Hindu, Hindu bagus. Buddha, Bagus. Kristian, Okay, bagus. Satu lagi? Islam. Okay, Islam. Iaitu Islam agama Islam adalah agama rasmi negara kita. Okay, yang ada termaktub dalam perlembagaan lah. Okay. Perkara ketiga. Apa dia, Meh? Perkara ketiga. Okay, betul. Okay, Meh. Kita tengok kedatangan agama Islam pada Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Kita fokus pada waktu Kesultanan Melayu Melaka sahaja dahulu. Okay. Yang ni agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bukan sahaja bermula di Melaka tau, Meh. Maksudnya Islam datang waktu tu. Islam dah ada dah tersebar, dah pergi dekat negeri-negeri lain. Sebagai contoh, negeri Terengganu dan juga negeri Sembilan. Okey, macam mana dia tahu Islam dah datang waktu tu? Terjumpanya ataupun penemuan batu bersurat. Tahu batu bersurat tu apa, Meh? Tahu? Apa dia, Meh? Batu bersurat tu yang ada dekat Terengganu kan? Memanglah dekat Terengganu tu. Apa sebenarnya batu bersurat ni? Yang tu saya tak tahu. Yang saya tahu dia dekat Terengganu je. Okey, bagus. Faham. Okey, batu bersurat ni, Meh, dia satu batu yang besar, batu yang besar, dekat batu tu dia ada catatan tau. Dia ada tulisan yang dalam tulisan tu menceritakanlah tentang apa? Tentang kedatangan agama Islam, tentang nama tokoh ulama yang bawa agama Islam. So waktu tu lah orang zaman dahulu kan diorang kan bukan diorang kan tak ada kertas lagi. Diorang banyak menulis dekat atas kulit pokok, dekat atas kulit haiwan, dekat Tapi atas sudah nak tulis tu. Dekat atas batu. Kalau macam dekat atas pokok tu diorang guna benda-benda tajam je untuk ukir. Kalau macam atas kulit haiwan pun atas kulit haiwan diorang boleh guna dakwat, tapi ada setengah dia setengah guna batu tu dia akan guna benda tajam juga. Setengah dia buat bentuk ukiran tau, Meh. Ada setengah dia lukis dengan kapur. Wih, kreatifnya. Tak kapur pun kan batu, kalau kita ambil batu kecil, kita gores kat batu besar, akan terbentuk goresan dekat atas batu kan. Begitulah juga. So untuk batu besar pun dia orang kan guna benda-benda yang lebih kecil atau tajam untuk buat tulisan dekat atas batu tu lah. Wih, kreatif. Tapi pada waktu tu agak-agak tulisan tu dalam tulisan apa? Tulisan bahasa Arab. Betul, tulisan bahasa Arab, itu tulisan Jawi. Sebab tu orang Melayu, especially orang Melayu Islam, dia sangat sinonim dengan tulisan Jawi. Okay, so tulisan Jawi merupakan tulisan perantara lah dulu orang dulu guna tulisan Jawi untuk menulis sebelum kedatangan British. Sebelum kedatangan penjajah, mereka memperkenalkan tulisan Rumi. Orang-orang zaman dulu zaman Melaka dulu, especially terutama sekali pada waktu kedatangan Islam tu, memang mereka menggunakan tulisan Jawi untuk menulis surat ke, untuk menghantar maklumat ke apa-apa kat negeri lain, memang menggunakan tulisan Jawi. Tak ada lagi lah bahasa Melayu. Bahasa Melayu memang tak ada lagi. Bahasa Melayu ataupun tulisan Rumi yang kita panggil, yang kita guna sampai hari ini, diperkenalkan oleh penjajah bila penjajah datang ke negara kita, ke tanah Melayu pada waktu itu. Terima kasih kepada penjajah lah. Jangan terima kasih kepada penjajah, tak perlulah. Tapi yelah, boleh cakap mungkin itu salah satu daripada apa yang mereka bagilah. Tapi jika dibandingkan dengan apa mereka dah buat dekat tanah Melayu kita ni, tak berbaloi pun dia sekadar tulisan tu. Kalau itu pun, tapi pada yang sama juga dari segi
buruknya, dari segi keburukannya, ramai pada hari ini dah lupa tulisan Jawi, dah lupa tulisan asal usul mereka macam mana sebelum ni. Tapi sebenarnya tak boleh cakap tulisan asal usul juga, sebab orang Melayu sebelum kedatangan Islam, mereka menggunakan bahasa Sanskrit. Sanskrit tu macam mana dengar je. Sanskrit ni dia tulisan dia macam tulisan Hindu. Oh ya. Dia ada unsur, elemen macam elemen tulisan orang tulisan daripada India, sebab ialah sebelum Islam datang, agama Hindu dulu yang ada kan kat tanah Melayu kan. So itu mempengaruhi. So cakap setiap agama tu bukan sekadar tentang agama tersebut, dia mencerminkan tentang semua kebudayaan, semua aspek kehidupan manusia pada waktu itu, segi tulisan, dari segi kebudayaan, dari segi adat, dari segi kepercayaan. So itu semua mempengaruhi. So apabila setiap agama, setiap pengaruh tu datang, dia mempengaruhi segenap elemen kehidupan manusia pada waktu tersebut, untuk tahun-tahun terutama sekali orang Melayu lah. Okey, Mek. Okay, seterusnya selain dekat Terengganu ni, untuk maklumat awak, batu bersurat ni bertarikh 1303, 1303. 1303. Lama tu kan. Tu memang zaman Kesultanan Melayu Melaka lah pada waktu tu. Yang dia ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang. Ya betul. Yang ni memang waktu memang zaman awal Kesultanan Melayu Melaka lagi. Maksudnya memang terlalu awal lagi. So seterusnya ada satu lagi batu bersurat, iaitu batu bersurat yang ditemukan di Pengkalan Kepas, Negeri Sembilan. Bertarikh 1467. Ni kemudian sikit, lewat sikit. So ini membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. Maksudnya kat situ bukan orang pedagang Arab ataupun ulama tu datang tulis mata-mata. Mestilah dia datang menyebarkan agama Islam. Awak kena ingat tu je. Meh, faham? Tapi macam mana dia boleh tersebar ke Kedah, Penang, Perak semua tu? Biasalah, bila dah disebarkan dalam kalangan masyarakat, bila dah ada dalam kalangan masyarakat Melayu sendiri yang setempat tersebut telah belajar agama, telah mendalami agama, jadi ulama juga. So ulama ni pun takkan duduk kat tempat dia, mestilah dia berjalan pergi tempat lain. Dan yang ulama daripada Arab ni pun, dia bukan bukan semata-mata duduk dekat negeri tersebut. Mereka kan datang berdagang. Bila datang berdagang, mereka datang pergilah pindah randah, pergi ke tempat negeri lain pula. Terus dari segi situ mereka dah secara tidak langsung dah membawa agama Islam. Faham Faham. Okey. Ada sikit. Selain daripada tu juga, batu bersurat ni dikenal dalam bahasa Sanskrit, dia dikenali sebagai nama prasasti. 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 Tu bahasa Sanskrit lah. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil batu bersurat. Dia benda yang sama je. Sekarang kita akan tengok. Kan waktu dulu kan Melaka, kerajaan Melayu Melaka ataupun Melaka itu sendiri terkenal sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Tahu maritim tu apa? Tahu? Apa maksud dia maritim? Maritim maksudnya benda-benda yang berkaitan dengan laut. Pandai. Boleh terimalah. Maritim maksudnya terletak di atau berdekatan dengan laut lah. Itu kerajaan maritim. Selain pada tu juga, pelabuhan negeri Melaka pada waktu tu menjadi pelabuhan entrepot. Apa tu entrepot, Meh? Apa tu? Kan. Dia entrepot ni tempat pusat pengumpulan barang. Maksudnya pedagang dari China datang ke Melaka. Dia letak barang dia jual kat situ.
Pedagang dari India datang ke Melaka, letak barang dia, kumpul barang dia kat situ, jual kat situ. Pedagang dari Arab datang bawa barang-barang dia, letak kat situ, jual. Okey, begitulah bila pedagang Islam dan juga pedagang Islam juga datang kepada situ sambil menjual, sambil-sambil tu dia tunjukkan dia bawa Islam lah, sebab ada satu ilustrasi cikgu tengok dalam buku teks tu, dia sembahyang. So bila dia sembahyang dekat tempat terbuka, so orang-orang penduduk tertanya apa dia buat tu. Jadi menyebabkan orang ingin tahu. Bila ada perasaan ingin tahu masyarakat setempat, dari situlah bermulanya ajaran pendakwah-pendakwah ni lah, bagaimana Islam tu diajar kepada penduduk Melaka pada waktu tersebut. Faham, Amir? Faham. Alright, bagus. Cikgu, Nafi ada masuk je. Apa dia? Nafi ada masuk ke tadi? Nafi baru masuk. Okey, kita tengok faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ada 3 faktor utama. Okey, kita tengok faktor pertama. Peranan pedagang Islam. Okey, peranan pedagang Islam macam cikgu ceritakan tadi lah. Pedagang Islam dari negara Arab, okey, dan India. Okey, India pun ada juga yang Islam waktu tu. Okey, menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Dakwah ni ialah menceritakan, menyampaikan ajaran agama Islam lah. Okey, terdapat pedagang juga yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Maksudnya bila pedagang Islam ni berkahwin dengan penduduk Melaka, maka secara automatik orang Melaka telah peluk Islam lah bila dah berkahwin. Betul tak, Amir? Betul. Sebab dalam Islam kita tak boleh kahwin dengan orang bukan Islam. So memang kita pedagang Islam pada waktu tu berkahwin dengan orang Melaka. So orang Melaka tu pun automatik jadi Islam dan salah satu cara begitulah Islam tersebar dalam kalangan penduduk-penduduk tempatan pada waktu tersebut. Okey. Okey, faktor kedua. Yang ni tadi faktor pedagang Islam. Okey, faktor kedua, peranan ulama. Okey, peranan ulama ni ada disebut dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Okey, Hikayat Raja Pasai ni macam buku ceritaan sejarah lah yang bermula pada zaman tu. Okey, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Sheikh Abdul Aziz. Okey, ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Nama ulama tersebut yang menyebarkan agama Islam dekat Melaka ni adalah, salah seorangnya adalah Sheikh Abdul Aziz. SYEIKH Abdul Aziz lah, ABDULAZIZ. Okay, so dari segi sini ulama ni penting. So salah satu penting bila dia datang, dia akan dipanggil oleh raja untuk ke istana. Dari situlah dia menyampaikan, dia mengajar raja pada waktu tersebut untuk tentang agama Islam, dan bermulalah pengislaman raja dan juga pembesar dan juga rakyat Melaka. Okey, tu peranan kedua ataupun faktor kedua. Pertama tadi faktor pedagang Islam, yang kedua faktor ulama, yang ketiga faktor peranan sultan itu sendiri. Okey, perkahwinan sebagai contoh kat sini, perkahwinan Megak Iskandar Shah, itu Raja Melaka pada waktu tersebut, dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk Islam. Sebab waktu tu Pasai dah ada puteri Pasai pada waktu tersebut dah Islam. So bila Megak Iskandar Shah nak kahwin dengan puteri tersebut, so dia peluk Islam. So apabila dia peluk Islam, automatik sekali rakyat Melaka pun turut memeluk agama Islam. Sebab tu peranan raja atau sultan tu sangat penting, meh. Okey, yang ni kita cakap tentang peranan apa? Peranan raja dalam menyebarkan agama Islam. Okey, dekat Filipina,
Okey, dulu Filipina tu sebenarnya negeri Melayu tau Mek. Oh, cikgu pernah cerita dulu. Yes. Dia ada sultan pada waktu tersebut. Tetapi apabila Spanyol datang ke negara tersebut dan membawa agenda agama Kristian, lepas tu ada salah seorang raja tu dikristiankan, dia dah peluk agama Kristian. Bila peluk agama Kristian, semua penduduk pun ikut sekali. Sebab tu negara macam mana nak cakap, sebab tu image Melayu Islam di Filipina tu sudah lenyap. Sebab dah terlalu lama dah benda tu terjadi. Hanya ada 2-3 tempat ataupun ada 2-3 kawasan yang masih beragama Islam. Sebagai contoh di Mindanao ataupun di Kepulauan Sulu tu, itu masih lagi ada yang beragama Islam. Okay, tapi kebanyakannya majoriti penduduk Filipina beragama Kristian. Okay, faham Amir? Faham. Sebab itulah peranan raja ni sangat penting. Okay, so kalau raja tu peluk agama Islam, kalau dia peluk agama Cina, kita kena peluk agama Cina lah. Biasanya macam tu lah Amir, sebab orang zaman dahulu kesetiaan dia ataupun dia punya taat dia terhadap raja ataupun sultan sangat tinggi Amir. So apabila raja dia peluk Islam, semua peluk Islam lah. Apabila raja dia tu dah macam terjadi kat Filipina tu, raja dia peluk Kristian, semua ikut peluk Kristian. Kita alhamdulillah, kita raja kita Melaka memang daripada awal sampai akhir, sampai penghujung keturunan Sultan Melaka tu beragama Islam. So kita alhamdulillah sampai sekarang semua Islam. Okay, kebanyakan majoriti Islam dekat tanah Melayu. Okay, faham Faham. Okay. So maksud entrepot tadi adalah bermaksud pelabuhan. Kalau mana-mana soalan ada ataupun Amir terbaca pelabuhan entrepot, Amir kena faham. Pelabuhan entrepot bermaksud pelabuhan tempat pengumpulan barang. Jadi tempat pengumpulan barang lah. Okay. Sekarang kita dah tengok tentang ni. Okay. Bila Islam dah masuk dekat tanah Melayu, itu terutama sekali di Melaka tu, kita fokus pada Melaka, okey. Perundangan pada zaman Sultan Melaka turut mengandungi hukum Islam. Maksudnya dia akan mempengaruhi undang-undang negeri Melaka pada waktu tersebut. So, hukum-hukum Islam akan dimasukkan ke dalam undang-undang negeri Melaka, ataupun kalau kita zaman sekarang perlembagaan lah. So, tapi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dia tak panggil perlembagaan, dia panggil undang-undang. Dia ada dua. Ada hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Undang-undang laut Melaka ni dia lebih kepada undang-undang yang berkait tentang pelabuhan, pedagang, lepas tu kuasa, siapa yang uruskan bahagian pelabuhan, siapa uruskan bahagian penempatan ataupun tempat tinggal pedagang, siapa yang uruskan bahagian barang. Tapi lepas tu dia juga menetapkan peraturan pedagang ni tak boleh buat apa, sebab terlalu ramai pada waktu tu daripada negara-negara luar. So dengan ada undang-undang ni dah dapat mengawal keadaan pelabuhan dan memastikan keamanan dan keharmonian negeri Melaka tetap terjamin. Faham? Faham. Okey, bagus. Okey, yang hukum kanun Melaka tu pula dia lebih kepada undang-undang macam kita sekarang lah. Maksudnya dia lebih tertakluk ataupun lebih merujuk untuk kepada rakyat Melaka. Okey, cikgu akan baca sedikit petikan daripada Undang-Undang Laut Melaka dan juga hukum kanun Melaka. Okey, hukum kanun Melaka ni dia ada 44 pasal atau 44 ataupun 44 perkara yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja terhadap pembesar. So dia bukan sahaja untuk rakyat, dia juga melibatkan perkara-perkara tentang raja dan tanggungjawab terhadap rakyat tanggungjawab rakyat, dan juga dia juga merujuk kepada pembesar-pembesar Melaka. Okey, hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Maksudnya pada waktu tersebut kalau Amir pernah dengar hukum salah satu hukum Islam kita iaitu hukum
apa hukum potong tangan. Pernah dengar tak? Tak pernah. Hukum sula apa semua tu. Tu ada hukum. Sula tu maksudnya dia masukkan kayu melalui dubur sampai ke tengkuk. Faham? Takut Faham Takut. Kan? Ya, dulu. Sangat. Ya betul. Sebab tapi ingat Islam tak sekejam tu. Dia betul-betul orang tu disabitkan bersalah barulah hukuman tu boleh dijalankan. Faham? Tapi takkan sampai masuk ke kayu. Dah terpaksa benda tu untuk menjadi pengajaran kepada orang yang sekeliling. So Kejamnya amat tu. Dia panggil sula, satu lagi kejam, rejam. Rejam ni biasanya dia hukum untuk orang yang melakukan zina. Budak lembing. Tak, rejam dia guna batu. Badan akan ditanam ke dalam tanah, kepala yang keluar dekat permukaan tanah, nanti orang akan keliling dia dan orang akan baling batu pada dia. Aduh. Sampai dia mati. Tak, benda ni adalah sebenarnya pengajaran. Okey, dan satu lagi, dalam Islam bukan senang-senang tau untuk kita sabitkan orang tu bersalah. Terdapat pelbagai perbincangan, terdapat pelbagai proses untuk memastikan orang ni betul-betul bersalah. Maka memastikan untuk membuktikan orang ni betul-betul bersalah. Ya, Nafis kenapa angkat tangan? Ada apa masalah? Tak ada apa-apa, tertekan. Oh ya, tertekan. Oh tak nak beli kenapa? Kenapa kau macam? Ingatkan nak tanya apa-apa. Okey, faham Jangan anggap ni hukuman kejam. Sebab hukuman ni memang ada tertulis di dalam Al-Quran. Okey, kita panggil dalam Islam, kita panggil hukum hudud. Okey, hukum hudud ni memang dah ada dalam Islam. So, apabila Islam datang ke Melaka, ia diaplikasikan ataupun dimasukkan, diselitkan dalam Undang-Undang Melaka. Okey, kalau yang mencuri akan dipotong tangan. Tapi dalam Islam, mencuri tengok pula dia mencuri sebab apa? Ada reason dia tertentu. Kalau dia memang mencuri dia suka-suka, memang hobi dia mencuri, tu dia akan kenalah hukuman tersebut. Cikgu nak tanya cikgu? Ya, Meh. Hukuman dalam akta, hukuman dalam apa kita panggil ni? Yang hukuman ni? Hukuman yang mana? Yang dekat negara kita ke apa? Bukan yang potong tangan, yang angkat kepala baling batu semua tu. Apa kita panggil? Hukum hudud. Hudud yang di bawah tu. Hudud. Kalau dalam bahasa Arabnya hudud lah. H-U-D-U-D. Hudud. Tapi hukuman ni, semua ni senarai-senarai ni, kesalahan jenayah semua ni, hukuman ni dah diselitkan masuk dalam dalam hukum kanun Melaka. Okey. Faham? Faham. Okey. Tak sabar lepas ni saya nak tengok hukuman dia. Jangan. Tak payah tengok. Bahaya. Okay. So, tu cikgu bagi tahu secara ni je lah, secara general. Tak perlu detail. Okay. Tapi nak bagi tahu, tak nak salah faham bahawa Islam ni kejam. Tak. Sebenarnya Islam tu sebelum disabitkan bersalah, baru dia akan jatuhkan hukum. Even untuk hukuman potong tangan tadi pun, kalau orang tu mencuri sebabkan dia terdesak, sebab dia tak ada duit, sebab dia nak bagi makan anak-anak pun, dia tak akan dihukumkan dengan potong tangan. So hukuman ni hanya dikenakan pada orang yang betul-betul yang memang nak gunakan yang menjadikan mencuri ni macam hobi ataupun perkara yang suka-suka mereka nak buat. Macam saya boleh kena tak? Sebab dulu kan waktu darjah 3 kan saya curi recorder. Yang kes tu. Yang kes tu. Mencuri sebab apa? Kena siasat lah dulu. Tapi saya curi bukan sebab saya mulakan nak curi. Habis tu? Faris yang mulakan. Faris ajak ambil masa tu. Saya cuma ikut je. Tak apa, sebab awak dalam situasi ataupun kondisi kanak-kanak. Bila kanak-kanak ni pemikiran dia tidak seperti orang dewasa. Maksudnya belum lagi dapat memikirkan perkara yang baik maupun buruk dengan sebaiknya. So perkara tu dimaafkan, Islam tak akan hukum lagi awak. Biasanya dia ni melibatkan hukuman untuk orang-orang dewasa lah yang memang dah dapat berfikir dengan secara waras. Sebab tu kalau orang gila pun, Islam tak akan hukum orang gila. Sebab dia tahu orang gila tidak dapat berfikir dengan akal yang waras, akal yang betul. Okay, faham? Faham. Okay.
Apa sebenarnya agak-agak awak tujuan undang-undang ni diwujudkan? Untuk mengawal disiplin manusia. Pandai. Okey, bagus. Okey, undang-undang ni terutama sekali hukum kanun Melaka ni lah. Ni untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan um, negeri Melaka pada waktu tersebut. Kalau tak ada benda-benda ni, kalau tak ada undang-undang ni, terutama sekali hukum kanun Melaka ni, manusia akan buat sesuka hati. Faham? Faham? So dia untuk mengawal tingkah laku manusia lah. Okey. Okay. Okey, seterusnya kita akan tengok pula jenis undang-undang yang kedua yang ada di Melaka, iaitu Undang-Undang Laut Melaka. Saya tahu apa dia. Apa dia, Mel? Kalau buat salah kena campak dalam laut. Tak ada. Tak ada. Yang tu cikgu tak pasti. Cikgu kena tengok balik apa dia punya undang-undang. Campak dalam laut. Dia perkara yang sama juga, Mel. Undang-undang hukuman dia sama juga. Kalau ada mencuri ke apa pun, hukuman yang sama juga. Okey. Okey. Undang-undang ini, okey, ni Undang-Undang Laut Melaka Undang-Undang Laut Melaka ni mengandungi 25 pasal ataupun 25 perkara yang berkaitan dengan peraturan di laut, okey, tata cara ataupun cara kita berniaga dan juga berjual beli. Maksudnya tidak boleh ada riba, tidak ada boleh tipu menipu. So tu memang dia akan yang itu akan diletakkan di bawah Undang-Undang Laut Melaka. Okey, hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Maksudnya macam cikgu cakap tadilah, dia hukuman yang berkaitan dengan jenayah juga. Okey. Okey. Undang-undang ini, Undang-Undang Laut Melaka ni melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang Melaka. Bila dah ada undang-undang macam ni, barulah orang-orang ataupun pedagang dari negara luar baru rasa yakin untuk datang ke negeri Melaka berdagang ataupun berjual beli. Bayangkan kalau tak ada peraturan, ada mencuri sini, ada menipu sini, awak rasa ramai tak nak datang? Tak, separuh. Ada, sebab orang tak nak. Mestilah kalau orang datang, kalau ada berlaku macam tu kat mereka, rugilah mereka. Daripada mereka rugi, baik mereka tak payah datang. Betul tak? Betul. Okay. Ibu jadi piping. Okay, cikgu rasa kita fokus kita untuk hari ini sudah habis pasal tentang kedatangan agama Islam ni. Okay, nanti untuk the next kelas lepas raya nanti, kita akan masuk tentang agama Islam dalam pentadbiran. Baru kita akan tengok hukum kanun dekat negeri-negeri lain. Sebab ada dekat negeri-negeri lain pun ada hukum kanun, dah ada undang-undang Islam yang diselitkan juga. So kalau dari segi awak tengok pada topik kita dah bincangkan pada hari ini, okay, Islam ni bukan sahaja kedatangan Islam dekat Melaka bukan sahaja mempengaruhi agama ataupun mempengaruhi pegangan penduduk Melaka pada waktu tersebut, pegangan agama pada penduduk Melaka tersebut pada waktu tersebut juga. Dia juga mempengaruhi aspek, macam aku cakap tadi, setiap agama yang datang mempengaruhi semua aspek kehidupan orang penduduk tempatan. Okey, sebab tu kalau awak tengok dari segi adat, dari segi budaya, dari segi agama, dari segi kepercayaan amalan, masih ada lagi campur aduk sampai hari ini. Sebagai contoh, dalam perkahwinan, bersanding tu bukan dalam Islam. Bukan? Faham? Bukan. Bersanding tidak ada dalam Islam. Bersanding adalah pengaruh agama Hindu ataupun pengaruh ajaran Hindu pada waktu tersebut. Tapi tak apa ke bercampur adukkan? Itulah sebenarnya ada banyak pendapat ni. Ada kata tak boleh, ada kata tak apa sekadar nak meraihkan. Tapi itu bergantunglah kan. Sebab kita kadang-kadang bila ada majlis bersanding ni, kadang-kadang setengah orang sekarang pun kebanyakan cikgu tengok yang bersanding ni dia buat pelamin cantik-cantik pun hanya untuk ambil gambar je sebenarnya. Lah, tak payah. Tapi tak apalah, macam mana bukan kahwin selalu, kahwin sekali je dalam hidup. Kau nak kahwin banyak kali, Mek? 3 kali. Ayo, nakal. Sekejap. Mesti tak. Okey, faham Faham. Okey, sepatutnya selain daripada tu juga macam amalan,
Amalan pun macam dulu kan sebelum Islam datang kan ada yang menggunakan bomoh, ada yang menggunakan apa dah ayo Amin ni macam-macam. Okey, maksudnya ada okey fokus. Ada yang menggunakan apa dah? Ada yang gunakan dukun, bomoh sebelum Islam datang kan. So apabila Islam datang, amalan bomoh ni tidak hilang terus. Masih ada tapi dia menggunakan campur. Dia gunakan jampi mentera dan campur dengan ayat-ayat Al-Quran. So situlah berlaku penyesuaian, perlahan-lahan benda tu berlaku. So maksudnya daripada mungkin jampi mantra semata-mata, so dia bercampur dengan ayat Al-Quran. Even zaman sekarang pun masih ada dukun ataupun bomoh yang menggunakan jampi, pada masa sama dia mencampurkan dengan Al-Quran. Tak berdosa kan? Dosa lah Meh, dah dia macam mensyirikkan Allah dah lah. Oh, okey. Kau mengharapkan jin, pada masa yang sama kau ada Allah juga. Tak boleh macam tu. Macam harap dua orang. Tak boleh. Mensyirikkan Allah maksudnya menduakan Allah. Allah tu hanya satu je untuk kita harapkan, untuk kita berdoa, untuk kita minta apa-apa. Okay. So dari segi adat istiadat, dari segi amalan atau penduduk tempatan. Dari segi sistem beraja pun sama, raja dah peluk Islam. Lepas tu dari segi peranan agama Islam tu sendiri membentuk sistem beraja tu. Lepas tu perundangan yang kita sebut Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka tadi, pendidikan. Pendidikan mulalah wujud pengajian di surau, dibina surau apa semua. So penduduk tu pergi mengaji. So itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Sebab tu bila Islam tu datang, dia mengubah semua aspek kehidupan. Okay, faham? Faham. Okay, bagus. Okay, sekat kelas, itu sahaja untuk hari ini. Tapi kalau macam ada masih lagi awak tak pasti, tak clear, seperti biasa cikgu akan post video kelas kita pada hari ini dekat YouTube. Nanti cikgu akan bagi link kemudian. Ya. Ini sejarah tahun 5 kan? Jakob. Ya, betul. Kenapa, Meh? Saya buka translate. Saya buka translate. Ada. Okay, kelas itu sahaja untuk hari ini. Thank you so much. Terima kasih cikgu. Okay, jaga diri elok tau. Okay. Nafis, kau lepas ni kau buat apa? Lepas ni kau buat apa? Yes. Oh, biasa. Nafis. Apa? Kau free tak lepas ni? Apa? Kenapa? Saja aku nak kenakan kau.